Perang Hamas-Israel jadikan Israel bandar terbiar. Bangladesh anggap pelarian Rohingya beban negara. Pingat Sukan Olimpik Paris diselit Menara Eiffel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step Global, 7 berita dunia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Banyak hotel di Israel sudah tidak beroperasi selama berbulan-bulan, manakala gereja utama tidak dikunjungi pengunjung, serta deretan restoran dan kedai yang lazimnya dipenuhi penganut Kristian yang melawat Bandar Nazareth di utara Israel kini ditutup. Industri pelancongan Israel menjunam ke lembah krisis baru ketika ia baru mula pulih daripada kesan pandemik COVID-19 akibat peperangan yang tercetus 7 Oktober tahun lalu antara Hamas dan rejim Zionis. Marwah Taha Abu Rani, pengurus sebuah rumah tamu yang tersergam di Old City, memaklumkan tiada sesiapa yang datang menyebabkan mereka tidak bekerja kerana tiada tempahan penginapan. Ekonomi Nazareth amat bergantung pada kedatangan pelawat Kristian sekaligus menjadi penggerak industri pelancongan Israel secara keseluruhan. Sebelum ini, bandar itu tetap meriah dengan pengunjung sekalipun bukan pada musim kemuncak dalam kalender pelancongan tahunan. Amerika Syarikat tegas tidak menyokong sebarang perancangan operasi ketenteraan Israel di Rafah. Kenyataan itu dikeluarkan oleh White House melalui Setiausaha Negara Antony Blinken menyuarakan kebimbangan Amerika Syarikat mengenai operasi sedemikian. Jurucakap Keselamatan Negara Amerika Syarikat, John Kirby, memberitahu media sebarang operasi ketenteraan besar di Rafah pada masa ini akan mengundang bencana kerana terdapat sebilangan besar orang awam Palestin yang berlindung di kawasan itu. Tambahan lagi, kawasan di Bandar Sempadan Selatan Gaza di Rafah telah dibom oleh tentera Israel dengan kejam di mana lebih separuh daripada penduduk Gaza berlindung. Lebih daripada 1 juta rakyat Palestin berlindung di dalam dan sekitar Rafah dan di situlah mereka disuruh pergi. Penduduk Gaza dalam pada itu berharap gencatan senjata boleh tiba tepat pada masanya untuk mengelak serangan Israel ke atas Rafah. Artis jalanan Perancis James Colomina di Bandar Rambles, Barcelona telah menghasilkan sebuah karya seni mendesak proses keamanan di Gaza serta menamatkan konflik Israel dan Hamas. Seni itu diberi nama Children of Peace, iaitu menampilkan patung yang dicat sepenuhnya dengan warna merah terang. Artis itu berkata ia mempersembahkan 2 kanak-kanak masing-masing memakai tutup kepala Yahudi dan Palestin sambil berpegangan tangan. Seorang pesara, Rene Sanchez, berkata falsafah di sebalik karya seni itu adalah terjemahan apa yang dimahukan setiap orang di mana mereka perlu dibiarkan menjalani kehidupan masing-masing. Begitu juga dengan seorang lagi pencinta seni yang melihat karya itu bercakap bagi pihak kanak-kanak di Palestin yang mahu membesar dalam keamanan. Unsur perkauman dan agama ketika berlangsungnya siri kempen pemilihan umum Pemilu Indonesia 2024 jelas berkurangan dan menjejaskan politik identiti berbanding pilihan raya Presiden 2019. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisomuddin Baka berkata, politik identiti itu merebak ke Malaysia, lebih-lebih lagi ketika pilihan raya umum ke-15. Katanya lagi, proses demokrasi Indonesia menunjukkan situasi unsur perkauman dan agama semakin mencair dan tidak lagi relevan sepanjang tempoh kempen kali ini. Beliau yang ditemu bual oleh Astro Awani yakin fenomena itu sudah berlaku di Malaysia, maksudnya politik identiti berlaku 2019 di Indonesia dan ia sampai berlaku di Malaysia pada 2022 iaitu pada PRU15. Sebaliknya, jelas Hisomuddin, apa yang berlaku ketika ini adalah tumpuan terhadap tawaran oleh calon yang lebih substantif dan juga dekat di hati pengundi berbanding kempen yang berteraskan identiti.
Bangladesh halang pelarian Rohingya dari Myanmar memasuki negara itu kerana boleh mengancam keselamatannya sendiri. Penganiayaan di Myanmar yang dihadapi oleh etnik Rohingya selama beberapa dekad mendorong hampir sejuta pelarian berlindung di Bangladesh. Kini mereka tinggal di kem yang sesak, diperbuat daripada buluh dan plastik di daerah sempadan Bangladesh, Cox's Bazar, kem pelarian terbesar di dunia. Kebanyakannya melarikan diri daripada tindakan keras tentera pada 2017. Pemerintah tentera Myanmar melihat Rohingya sebagai penceroboh asing dan menafikan kewarganegaraan mereka, menyebabkan Bangladesh tidak boleh menghantar mereka pulang melalui sempadan ke Rakhine. Menteri Pengangkutan Jalan dan Jambatan Obaidul Qadir berkata kepada pemberita bahawa mereka tidak akan membenarkan lagi Rohingya memasuki negara ini kerana ia adalah beban kepada mereka. Pingat Sukan Olimpik Paris yang diperlihatkan semalam mempunyai satu elemen yang cukup unik di mana setiap pingat emas, perak dan gangsa Olimpik Paris mempunyai panel heksagon yang diperbuat daripada cebisan logam Menara Eiffel. Sebanyak 5,084 pingat akan ditawarkan pada tamasya sukan itu yang akan berlangsung untuk kali ketiga di Paris pada 26 Julai hingga 11 Ogos depan. Acara tahunan ini jatuh pada genap 100 tahun selain turut menjadi tuan rumah pada tahun 1900. Keputusan meletakkan logam Menara Eiffel pada pingat diambil oleh urus setiap acara bagi menawarkan keunikan yang hanya boleh ditawarkan oleh Paris. Pada acara Olimpik Tokyo 2020, kesemua pingat dihasilkan menggunakan sisa elektronik yang dikitar semula. Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa IFAB akan menerbitkan protokol terperinci untuk menguji sin bins atau petak pesalah dalam sukan bola sepak profesional dan dijangka akan memperkenalkan kad biru. Ketika dalam proses membuat keputusan, pengadil memiliki kuasa untuk mengeluarkan pemain selama 10 minit kerana tidak berdisiplin atau melakukan kesalahan sinis. IFAB bersedia untuk memberi laluan kepada ujian sin bins yang dilanjutkan ke bola sepak peringkat senior, manakala sesi ujian dalam bola sepak amatur dan remaja di England dan Wales telah pun dijalankan. Menurut The Times, Persatuan Bola Sepak England akan mempertimbangkan untuk menguji sin bins dalam Piala FA dan Piala FA Wanita musim depan. Bagaimanapun, sin bins tidak akan digunakan sama ada pada kejohanan Eropah musim panas ini di Jerman atau dalam Liga Juara-Juara Eropah musim depan selepas Presiden UEFA Alexander Cafrin menentang keputusan itu. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.